السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita sambung bacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin dengan syarahnya. Hadis yang ke 614. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar. Ini, maukah kamu semua aku ceritakan kepada kamu siapakah ahli neraka? Maknanya siapa yang akan masuk neraka tadi? Ya? Nabi kata, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Yang akan jadi ahli neraka ni, maknanya setiap orang yang keras lagi bengis. Asyadidul ghaliz. Syadid ni keras, bengis, kasar, samsing, gangster. Okay. Ini syadid al-ghaliz, jawaz, utul jawadhin mustakbirin, yakni yang buruk akhlak dia, teramat buruk akhlak dia. Ni ahli neraka. Kalau dia mati dalam keadaan macam ni, tempat dia neraka lah. Kan? Ini sayy al-khuluq jiddan, teramat buruk akhlak dia. Ni ahli neraka lah. Ya. Jadi di sini umum lah. Ya, sama ada orang tu orang kafir ke, orang Islam ke, kalau perangai macam ni, ya kan, dia akan masuk neraka jugalah. Kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu ada iman sebesar zarah dalam diri dia, mana lama dalam neraka tadi sampai tempoh dia yang Allah kehendaki, Allah akan keluarkan dia daripada neraka lah. Kalau ada iman. Dia kata ada iman, kafir dah, sombong, takabur, bongkak pula kan. Macam Israel sekarang ni, Yahudi sekarang ni kan, dengan kesombongan mereka, dengan kebongkakan mereka, dengan kejahatan mereka. Maknanya memang mereka layak sangat lah kan, calon ahli neraka ni. Kalau mereka mati dalam keadaan macam tu, neraka jahanam lah. Tapi nak cerita Yahudi ni berapa kerat yang masuk Islam. Sejak daripada zaman Nabi SAW berapa kerat ya. Berapa orang ya, boleh kira dengan jari. Ya. Kenapa? Kerana sifat sombong mereka. Sebab Tuhan sebut mereka ni sombong dalam Quran ni. Tuhan sebut perangai mereka ni sombong, hasad, dengki kan. Ini perangai puak-puak bangsa Yahudi ni. Jadi benda ni berlaku daripada dulu sampai hari ni. Dan sampai mereka ni kena bunuh habis semua dah. Satu masa ni kena slaughter habis puak-puak Yahudi ni. Negara apa? Siapa kata? Nabi SAW dah beritahu cerita mukjizat Nabi ni kan. Mukjizat Nabi, benda tu belum berlaku lagi. Nabi cerita 1000 tahun lebih dah. Mereka ni akhirnya mereka akan mati juga lah. Hari ni mereka duk seronok, duk bunuh orang Islam, duk bunuh kan. Sekali dengan mereka pun duk tolong mereka, duk main hantar apa nama macam-macam persenjataan kan. Tapi masa mereka akan tiba lah. Mungkin kita tak ada tengok, kita mati dulu. Mungkin tak tahulah, benda tu benda ghaib. Benda ghaib dia pasti akan berlaku. Wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Baik, itulah maknanya tak akan masuk syurga lah. Orang yang sombong, yang bongkak, tadi tak akan masuk syurga. Mana kalau dia ada iman sebesar zarah, akhirnya dia akan dikeluarkan jugalah. Tapi tak tahulah bila. Kan, itu kehendak Tuhan lah. Sampai tu tempoh yang Tuhan kehendaki, itu akan keluarkan dia. Tapi kalau kafir memanglah kekal abadi dalam neraka jahanam, tak ada keluar dah. Hadis yang ke 615,
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kita masih lagi dalam bab tahrim al-kibr wal i'jab. Bab pengharaman sikap takabur dan kagum pada diri sendiri. Al-i'jab ni kita rasa diri kita ni hebat, kita kagumlah. Kan? Takjub pada diri kita. Diharam benda ni. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Syurga dan neraka ni berhujah, yakni berdebat. Maknanya depa ni makhluk no, ada kan? Ada mulut, bukan seperti ada mulut boleh bercakap. Kan? Pokok tunggui kurma tu yang Nabi sallallahu duduk khutbah atas dia tu kan. Tiba-tiba dah bila dia buat mimbar tu Nabi sallallahu lebih tinggi dia menangis. Dia menangis. Yang Nabi pegang-pegang dia maknanya senyap. Ada mulut ya. Bukan semesti nak kena ada mulut baru boleh bercakap. Nah, ni dia. Baik. Jadi neraka dan syurga ni berdebat. Bila dulu masa Tuhan cipta depa ni. Ni dah berlaku dah ni. Peristiwa ni dah berlaku. Faqalatin nar, neraka kata, fiyal jabbaru wal mutakabbirun. Dalam aku ni ada orang yang jabbarun. Jabbar ni orang yang sangat samsing sangat ganas sangat jahat Ini jabbar. Wal mutakabbirun, dan orang-orang sombong ni. Hak masuk laku orang hak sombong-sombong, hak ganas-ganas, kan? Hak hotel-hotel gangster ni. Hak masuk laku. Waqalatil jannatu, syurga pula neraka, fiya du'afa'u an-nas wa masakinuhum, yang masuk dalam orang-orang lemah. Kan? Yalah hak ditindas. Macam saudara-saudara kita di Palestin kan. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Tunggu ya bom jatuh atas mereka. Kan? Pupuk Israel main lawan dengan apa ada dengan batu lah. Senapan petah pun tak ada. Kalau ada senapan petah dia berlawan lah. Tak ada lah. Kata ke baik? Lagi ya. Tak ada. Lawan je lah. Jadi mustad'afin. Israel dia buat sekali, dia bom habis. Beribu orang mati lah ni. Beribu orang mati lah. Pegang ratus-ratus lah. Ribu orang mati ni. Kita orang Islam hak lain tengok keluar yang mata lah. Tak boleh buat apa. Kita fikir macam ni lah. Abang kita kena sepak depan kita, kena pijak kepala depan kita, kan? Kena tenyeh atas tanah depan kita. Kita tengok, kesian kesian tak bang? Kita duk tengok depan kita ni. Kesian. Macam tu kita. Nak angkat tangan tolong tak boleh. Ni maknanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin ni mereka akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ni dengan tanggungjawab yang sangat besar ni. Apa mereka dah buat ni? Sehingga tak boleh nak tolong saudara-saudara mereka yang Islam, Muslim ni tak boleh tolong. Hantar bekalan makanan tak boleh. Nak masuk tak boleh. Dah tak boleh masuk, tengok khetiak ke mana. Pemimpin dunia Islam ni pun bertanggungjawab depan Tuhan ni. Semua. Boleh bila kata Muslim, tanggung. Baby yang mati kena bom dan sebagainya. Orang tua-tua kan. Mati depan mata. Anak mati. Cuma bayangkan anak-anak kita ni. Hari kita duk sayang. Mereka tak sayang anak mereka ke? Siapa tak sayang anak? Mak pak mereka. Putus kepala, putus tangan, putus kaki depan mata. Jadi kita dah buat apa? Sekat kita yang mampu buat, kita doa lah. Sepatutnya pihak yang berwajib ni, dia bagilah berkeliling. Suruh setiap masjid, setiap surau. Kan? Bagi kunut nazilah 5 waktu sehari semalam. Bukan takat kunut subuh ya. Sepatutnya begitu. Kan? Apa yang kita boleh buat itu yang kita boleh buat doa dengan kunut nazilah tadi kan. Paling kurang kita buat bizahril ghaib lah. Kita doa seorang-seorang kita. Kalau kita dah bangun tengah malam semua tadi kan, kita doa minta untuk kita dan untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita.
Duduk baca tengok hari-hari duduk kena macam tu. Kesian, tak boleh buat apa kan. Kesian tapi tak boleh buat apa. Jadi kita akan disoal. Itu semua akan disoal. Ya? Apa yang kita dah buat untuk tolong saudara kita. Kita makan. Kita teringat tak? Mereka di sana tak boleh makan. Kita minum. Teringat tak mereka sana tak boleh minum. Tak ada tak perasaan tu dalam diri kita? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, macam mana perasaan kita? Jadi mana tepuk dada tanya iman kita lah. Allah musta'an. Jadi maknanya yang masuk dalam aku ni golongan-golongan lemah wa masakinuhum, dan orang miskin. Sebab tu dalam hadis sebut bahawa orang miskin ni masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya mereka. 500 tahun. Pasal apa? Pasal orang kaya nak kena banyak, nak kena kira lah. Ya. Kena kira kan. Mari kok mana, keluar kok mana, kena audit kan. Orang miskin nak kira apa? Aku hat ni ada selai lah. 2-3 helai lah. Nak kira apa? So lah, tak ada apa nak kira dah. Tak ada apa nak kira. Kan? Jadi begitu. Jadi hadis ni bukan nak suruh jadi miskin. Kalau gitu kita pakai miskin. Tak. Jangan kata, kena jadi miskin lah aku ni. Tak. Jadi kaya apa gue? Sebab Nabi doa minta jadi kaya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Bila kaya, kita boleh berkeluar zakat. Kita boleh sedekah. Kita boleh tolong orang. Kita boleh sambung silaturahim. Selain daripada sambung silaturahim dengan ayat liak, kita boleh bagi dengan duit. Sebab Nabi suruh kita hubung silaturahim dengan kaum kerabat kita kan. Kaum kerabat kita, bila kita sedekah dekat mereka, kita dapat 2 pahala. Kat ayah kita, abang kita, mak kita, apa semua, kakak kita, adik kita, anak saudara kita, pak saudara kita, kita dapat 2 pahala. Satu dapat pahala menghubungkan silaturahim, satu pahala lagi dapat pahala sedekah. Ni dia. Jadi kena jadi kaya. Bukan hadis suruh jadi miskin semua pakai baju kan, baju koyak-koyak kan. Tak. Jadilah kaya. Kalau boleh lah. Kan. Tapi paling kurang kaya jiwa. Itu nombor 1. Semua kita kena kaya. Macam mana Ustaz? Kan sama kita ni. Kaya jiwa. Kalau kaya jiwa apa dia? Mana kita tak berasa. Kalau ada kawan kita dapat kebaikan, nikmat, kita seronok tengok dia dapat. Alhamdulillah. Kan? Kalau aku dapat macam tu, aku nak buat macam dia buat juga. Aku nak buat satu lagi masjid. Kan? Satu lagi surau aku nak buat. Aku nak buat tempat hospital, klinik, percuma. Aku nak buat hospital, klinik, hospital swasta. Siapa masuk pi percuma. Kan? B40. Apa? B40 ke D40? B40. B tu apa dia? Bawah 40. Takkan bawah 40. Ikut dia bawah lah. Kan? Satu lagi yang tinggi sikit dia panggil apa? Apa? T20. Ada BT pula no. Tak apa lah. Ni dia. Jadi kalau kita kaya, kalau aku kaya kan, kalau dia buat lagu apa kalau aku kaya kan, sungguh kita niat dapat pahala lah. Kalau aku kaya, tengok kan, satu hospital untuk tempat ni masuk percuma, tutup habis hospital swasta lain kan. Pasal apa? Pasal kita percuma. Lepas tu ubat pula, bukan ubat tiruan ni, ubat originalnya ubat. Ada ke ubat tiruan? Ada. Nak murah kan mai? Nak murah tu tak kuat. Makan apa? Telan 2 biji tak jadi orang lagi. Hak ni bos biji kira cerah mata dah ni. Pelik. Lepas kata ada cara nak tahu ubat tu betul tak betul ni. Tekan macam mana tu. Adalah orang cerita kan. Tapi itulah. Tapi orang hak cerita tu siqah lah insya-Allah. Mana kata ubat tu ubat yang expired dah. Ubat yang dia buat lain, olah lain kan. Beza, ubat pun beza juga. Sebab tu kalau pergi hospital mahal sikit kan, ubat dia lain sikit, keluar cepat sikit. Okay.
Kalau duit banyak juga lah. Gitu. Kemudian faqadallahu bainahuma, maka Allah pun buat keputusan di antara neraka dan syurga ni. Tuhan jatuhkan keputusan, innakil jannatu rahmati. Allah kata, hai kamu syurga, kamu adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u, aku rahmati siapa yang aku kehendaki. Wa innakin naru azabi, kamu pula neraka, kamu adalah siksaanku. U'adzibu biki man asya'u, aku siksa siapa yang aku kehendaki. Kan? Dengan kamu. Walikilaykuma alayya mil'uha, dan setiap kamu berdua ni aku akan isikan, aku akan bagi isi dia. Tapi isi di neraka lagi ramai pada isi ahli syurga lah. Tu pun tak cukup, minta. Allah sebut dalam surah Qaf ayat berapa? Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami Tuhan kata, kami tanya neraka, kamu penuh dah? Dia kata, tambah lagi ke? Hal min mazid. Disebut dalam satu hadis, dia duk kata hal min mazid, hal min, la tazalu taqulu. Sentiasa neraka tu kata, tambah lagi ke? Tambah lagi ke? Tambah lagi ke? Hadis dalam Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Dia duk ulang kata tu, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, sampai Tuhan letakkan kakinya dalam neraka tadi. Fayanzawi, barulah neraka tadi kata, qad, cukup. Adalah Sahih Muslim. Ahlul kalam tak beriman dengan hadis tu. Dia berkata hadis ahad, mentajsim ke Allah ada kaki. Dia pun tak percaya Tuhan bagi tahu macam tu. Tuhan kata macam tu, dia pun tak percaya. Nak kata apa? Kalau Tuhan bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, dia pun tak boleh nak terima apa yang Nabi bagi tahu. Ni nak kata apa? Dia pun tak beriman dengan dia. Berkata hadis ni ahad, tak boleh pakai dalam bab akidah. Mana boleh Tuhan ada kaki? Habis tu kita kata Tuhan tak boleh hidup. Tuhan tak boleh hidup. Pasal apa? Makhluk pun hidup. Tuhan tak mendengar lah. Pasal apa? Pasal makhluk pun mendengar. Macam tu cerita lah. Dia tak beriman dia apa? Dengan hadis ahad. Sebab tu dia tak ada baca kitab hadis. Mana ada ahlul kalam, pok falsafah ni, kan, pergi baca kitab hadis, ngajak orang kitab hadis. Mana ada? Bukhari, Muslim, apa takut metang hadis tu lah. Oh, hadis ni nak terjemah ke mana? Lalu Tuhan meletakkan qadamnya, kakinya dalam neraka. Nak pusing ke mana makna ni? Hadis ni tak boleh pakai dalam bab akidah. Siapa yang buat putusan ni? Buat ni ya. Kan? Ni dia. Kemudian, jadi nak ceritanya ahli syurga ni, mereka adalah golongan ad-du'afa, al-masakin, al-mutawadhi'un, orang yang tawadhu'. Ada hadis sebut kan? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Mana miskin apa? Mutawadhi'an, mutawadhi'an. Hidupkanlah aku dalam keadaan aku ni sebagai orang yang tawadhu', matikanlah aku dalam keadaan orang yang tawadhu'. Ramai orang kaya tawadhu'. Kaya tapi tawadhu'. Kan? Naik kapal terbang pakai selipar Jepun lah. Aset 3 juta. Kita pun tak tahu kata apa juta-juta aset dia. Pakai baju Melayu butang sebelah, butang sebiji lah. Nah. Buah butang tak habis. Tengok, Allah, selipar Jepun. Sandal kita pun harga 100 lebih. Kalau kita beli 100 lebih lah kan. Paling kurang kita beli sandal kita 3-40 ringgit. Mana ada sandal 20 ringgit dah ni no? Tak ada. Kasut Jepun pun 20 ringgit lah. Padahal nama kasut Jepun. Kalau kita Jepun tak tahu mahal. Ni. Jadi maknanya tawadhu'. Jadi Nabi SAW doa supaya dia ni jadi orang yang tawadhu'. Allahumma ahyini miskinan ay tawadhu'an. Ya, hidupkanlah aku jadi orang yang tawadhu', matikanlah aku sebagai orang yang tawadhu'. Dalam keadaan kita tadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada di sini pengajaran dia maknanya wajib menjauhi sifat ahli neraka lah. Kan? Maksud dia utul jawaz mustakbir tadi, kan, takabur dan sombong tadilah, dijauhi sifat tadi. Kemudian balasan mengikut amalan masing-masing lah. Innal jazaa'a min jinsil amal, balasan ikut amalan kita. Barang siapa yang tawaduk dia kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan letakkan dia di bawah rahmat dia. Kan? Barang siapa yang takabur dan sombong, maka Allah janjikan untuk dia dengan ugutan siksaan lah. Kemudian hadis yang ke-616, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat kepada orang yang pada hari kiamat ni, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan dia sombong, takabur. Hadis pendek ya. Izar ni apa izar? Izar dia kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala di sini, dia kata dalam kitab dia, ma yustaru bihi an-nisful asfal min al-badan. Sesuatu yang digunakan untuk menutup separuh badan kita yang ke bawah. Daripada pusat sampai ke bawah tu izar lah. Rida ni belakang, letak di belakang ni. Izar pusat ke bawah. Jadi gitu. Jadi hadis ni maknanya menjelaskan barang siapa yang menyeret pakaiannya, kain dia, seluar dia, kan? Dia berhak untuk mendapat janji siksa daripada Allah Ta'ala, bahawa Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi as-sunnahnya dia kata di sini haddu tulil libas. Had, batasan pakaian kita takat mana? Izar ni tak kisahlah, izar ke, kamis ke, kan? Jubah tak kisahlah, kan? Seluar ke apa ke? Yang sunnahnya adalah dia kata min muntasifis saqi ilal ka'ab. Bermula daripada separuh betih sampailah ke buku lali. Maksudnya jangan tutup buku lali. Itu sunnah daripada pakaian. Kena ikut sunnah no, pergi pejabat pakai seluar dekat betih, pakai stokin, pakai kasut kulit. Ada berani ya? Naik LRT ke MRT ke kita, hui, pakai dengan tali leher, baju buah dalam, tunduk kepala, seluar dekat betih. Kan? Pakai stokin, lepas tu kasut kulit lah, kan? Di office ada orang buat begitu lah. Mana tahu dia nak memecah tradisi. Ada ustaz di Bangla di tu dia. Datuk dia tengok. Tu dia. Tu ini saksi hidup. Kalau di Malaysia kita berani buat itu. Kalau orang berani buat itu, dia dapat pahala besar. Pasal apa? Terutama kalau dia bos. Orang pakai ikut dia, berapa banyak pahala dia dapat. Satu company tu kan, kerja beratus orang, bos pakai gitu, dia tengok, oi, bos pakai gitu, nampak kemas ha. Seluar separuh betih, janggut serabut, semua pakai ikut bos. Berapa banyak pahala dia dapat? Mudah dapat pahala. Kan orang tiru kita boleh pahala. Tiru, pasal apa buat macam ni? Sunnah Nabi. Inilah Nabi ajak kita pakai. Ya ke? Oh, bagus ya. Pakai tiru. Esok satu pejabat semua seluar sekeras. Nak kenal orang company pejabat aku, syarikat aku, bertengok tang betih di bawah. Seluar separuh betih. Ini memecah tradisi lah. Macam askar polis lah. Askar polis kita kena cukup janggut. Kalau askar polis Mesir, Pakistan, janggut. Kan? Baru nampak gah. Ini kalau masuk askar, kena cukur. Kalau askar simpan janggut, saya ingat dia kena denda kot no. Kena denda. Begitu juga masuk penjara. Masuk penjara dia dogai habis dengan janggut-janggut kan. Kalau dia takdir na'udzubillah lah. Siapa nak masuk penjara kan? Kena cukur janggut lah. Adik-beradik kita main tengok tak kenal siapa. Nampak lain lah. Kalau saya tengok, saya tak tahu dagu saya macam mana. Saya tak tahu, tak nak tengok.
Teringatlah masa tak ada janggut tu, teringatlah. Kalau takdir dia tangkap kita, bercukur janggut kita pun tak kenal. Macam ni rupa pun. Rupa tak ada janggut. Jadi begitu. Ini sunnah lah, sunnah kan. Jadi kita maknanya kalau kita boleh amalkan sunnah, dia pakaian sunnah bagi laki-laki ya, bukan orang perempuan. Orang perempuan ni kena labuh lagi lah bawah kaki dia kan. Orang laki-laki daripada pertengahan betis sampai ke buku lali lah. Kerana itu adalah batasan sifat pakaian Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang mana ia menunjukkan di atas tawaduk, sifat tawaduk orang yang memakainya. Ni kita tok nenek kita tu semua pakai macam tu, betul tak? Tok nenek kita semua pakai seluar singkat kan, paruh putih. Kalau kita tengok dalam filem-filem Melayu apa kan, mana dia pakai seluar macam nak silat taekwondo tu. Nah, taekwondo karate kan. Kau tengok orang yang silat lah ni, geng-geng silat lah ni kan, semua seluar dia paruh putih. Nampak handal, nampak gah kemas nampak kan. Kemudian hadis yang seterusnya 617, wa anhu qala. Tapi itulah tu, kalau nak tengok orang yang ramai lagi sunnah di Maldives, tu ya, betul-betul Maldives saya kawan-kawan ramai ngaji dulu, ngaji di Pakistan dulu. Mereka ramai sunnah di Maldives, dia pun bukan ramai pun kan, tapi mana yang ikut sunnah ni ramai, dengan janggut dia pun, dengan seluar dia pakai apa, seluar senting kan, seluar senting dia kan. Itu sunnah, bukan Wahabi. Tengok betul Wahabi ya, pasal apa? Tu seluar senting. Seluar senting Wahabi. Wa anhu, dan darinya juga. Qala, darinya, dari siapa tadi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada 3 jenis orang ni, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, Allah tak akan bercakap dengan depa. Nabi kata, wala yuzakkihim, Allah tak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak akan melihat kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua berzina. Okay. Orang tua yang berzina. Wa malikun kazzabun, dan raja yang pendusta, bohong, tipu rakyat. Dia suruh rakyat semayang, dia tak semayang. Contohlah, dia suruh rakyat jangan minum arak, dia hantam todi. Kan? Mana tahu? Maksudnya malikun kazzab, raja yang pendusta, pemerintah yang pendusta, nipu. Yang kedua, hak ni Allah tak cakap dengan depa, Allah tak akan sucikan depa, Allah tak tengok depa, dan untuk depa azab yang pedih. Wa a'ilun mustakbirun, orang miskin dan orang miskin yang sombong. Miskin dan miskin sombong pula. Baik dia kan, abang ni ada sikit makanan. Tak payah. Tak payah. Kan, makan apa? Si lemak kosong. Nak bagilah hak ayam ke apa ke. Si lemak kosong bagi. Tak payah. Sombong. Miskin, sombong. Bagi RM1 tak mau. Bagi RM1 tak mau. Nak RM10. Nak RM10 boleh tak? Kita kata, cuci kasut saya. Tak mau pula. Cuci kasut saya bagi lah RM10 kan. Kasut saya ni kotor, bersihkan, pergi kilat, saya bagi RM10. Tak mau. Nak dapat orang apa? Orang miskin yang fakir. Dia mana orang fakir yang sombong. Ni dia. Macam orang buta lah, orang buta yang sombong kan. Ada juga buta sombong, orang nak tolong pegang dia di atas jalan, dia tepih tangan. Tak payah. Ada juga tu. Jadi 3 puak dia lah. Maknanya bagi depa azab yang pedih. Hadis yang pertama daripada pengajaran hari ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, isbat sifatil kalam lillahi taala. Maknanya Allah Taala ni bercakap. Allah bercakap.
ikut suka dia. Dengan bahasa apa dia nak cakap, bila dia nak cakap, dengan siapa dia nak cakap, ikut suka dia. Kan? Kalam yang ada huruf dan suara. Allah cakap dengan huruf dan suara. Ini di antara Al-Quran ni kalam Allah. Sifat bagi Allah Ta'ala berkata-kata. Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Sifat dia. Kan? Yang mana dia nak cakap, bila nak cakap ikut suka dia. Allah cakap dulu dengan para malaikat sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah cakap dengan Nabi Adam. Kan? Allah cakap dengan nabi-nabi dia. Allah cakap dengan para malaikat dia. Kan? Kemudian Allah cakap dengan kita semua. Bila? Alam Ruh. Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kita ni semua Tuhan cakap dengan kita tak ingat. Ketika Allah keluarkan kita semua ni, anak-anak Adam daripada belakang dia, sulbi dia, alastu bi rabbikum, Tuhan tanya kita. Ya, kita jawab. Qalu, mereka berkata, bala, benar, syahidna, kami jadi saksi. Dan Allah akan bercakap di hari akhirat. Allah bercakap, kan? Maknanya Allah bercakap ketika Nabi SAW Isra' Miraj, kan? Dan Allah bercakap ketika kita di alam kubur, yang Allah Ta'ala perintahkan bila ruh kita dibawa naik. Kalau ruh orang beriman dibawa naik, Allah Ta'ala kata turun, masukkan dia dalam jasad dia, dalam kubur dia. Daripadanya aku ciptakan, kepadanya aku kembalikan mereka. Lepas tu bila kita jawab soalan mungkar nakir, Allah kata an sadaqa abdi fa afrishu lahu minal jannah. Benarlah hambaku. Allah cakap. Ya? Di hari kiamat, di hari kebangkitan, Allah cakap. Allah kata limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Semua tak jawab. Allah jawab sendiri. Allah kata lillahil wahidil qahar. Ya? Bagi Allah yang maha, yang esa lagi maha perkasa, yang maha mengalahkan, al-qahar. Ini Allah Ta'ala bercakap. Bila dia nak cakap, dengan siapa dia nak cakap, ikut suka dia. Dengan suara dan huruf. Tapi ahlul kalam dia isbatkan kalam Allah Ta'ala ni kalam yang macam-macam lah tafsiran dia yang mengarut tadi kan. Kenapa dia pun nak keluarkan Allah Ta'ala tu supaya jangan bercakap. Bila bercakap jadi rupa makhluk bercakap. Kita tak kata Allah macam makhluk. Allah macam dia lah, dia bercakap. Tapi kita tak tahu kaifiat dia bercakap macam mana kita tahu. Dia kata dia bercakap, kita beriman Allah bercakap. Tu apa lebih-lebih. Kan? Baik. Jadi hadis mengisbatkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Kemudian hadis juga menyebut bahawa dusta, sombong, zina adalah daripada dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang membinasakan lah. Dia secara mutlak diharamkan. Ya? Jadi maknanya kalau berlaku kan daripada orang ni, maknanya maka lebih teruk daripada orang yang sombong tadi kan. Orang yang sombong tadi berlaku bila dia zina ke, dusta ke apa ke, dosa dia lagi besar lah. Pasal apa orang tua berzina berdosa besar pada orang muda berzina? Sebab orang tua ni keinginan syahwat dia bukan kuat pun. Dia tak ada keinginan syahwat macam orang umur 20-30 tahun, tak ada kan? Tak ada keinginan macam tu. Sebab tu bila berzina mereka ni, dosa mereka besar. Dan mereka ni hukum bunuh terus. Rejam dengan batu sampai mati. Orang muda tak kahwin ni berzina, sebat ya. Satu ni. Wih, banyak masjid pun ni. Okey. Kemudian hadis yang ke-618. Wa anhu, dan darinya juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi lah. Allah Taala berfirman. Allah kata, al-izzu izari. Maksud izz ketinggian. Al-izzu ketinggian, maha tinggi itu adalah izarku. Izar maksudnya mana kainku. Wal kibriya ridai, dan maknanya kibrat sifat takabur itu adalah rida aku, selendangku. Okay? Maknanya Allah Ta'ala sebut ni bukan maksud kita faham kita izar, pakaian, kain, selendang, bukan maksud faham macam tu. Faman yunazi'uni azabtuhu, siapa yang merebut daripada aku izarku dan kibriya aku ni, kan, maka aku azabtu, aku akan seksa dia, Allah kata. Tu. Siapa ni yang tunjuk kata dia tu bersifat dengan sifat tertinggi dan sifat sombong, maka Allah akan seksa dia. Jadi di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah al-izzah wal kibriya. Izzah ni keperkasaan lah, ketinggian. Kibriya sifat kebesaran, sifat takabur. Hanya Allah yang boleh bersifat dengan sifat takabur, membesarkan diri, kerana dia layak untuk bersifat dengan sifat itu. Makhluk mana layak takabur. Takabur sesemua tak nak buat apa juga. Takabur. Tapi sesemua tak boleh buat apa. Beli ubat tu tak edit, ubat ni tak edit. Tapi takabur. Tak boleh buat apa. Tak layak hamba tadi bersifat dengan sifat takabur. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-619 wa anhu, dan daripada Hurairah juga, daripada Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjilun ra'sahu fi mashyatihi yakhtalu fi mashyatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, muttafaqun alaihi. Nabi SAW kata, ketika seorang lelaki yang berjalan dalam hullah ni pakaian dia yang cantik lah, kan, pakaian perhiasan dia, di maknanya dia merasa kagum dengan pakaian dia tadi, walaupun tak ada pakaian macam dia pakai, hebat pakaian dia tadi, kan, pakai dengan pakaian disalut dengan permata belian emas ke apa ke. Murajjilun ra'sahu, mana kepala dia sikat, rambut sikat, rapi, comel lah. Dia yakhtal fi mashyatihi, maksudnya sombong. Jalan cara orang sombong lah. Jalan. Tiba-tiba Allah Ta'ala benamkan dia ke dalam tanah. Idh khasafallahu bihi. Macam Allah Ta'ala buat dekat Qarun. Fakhraja ala qawmihi fi zinatihi. Mana dia keluar dalam keadaan pakai perhiasan dia tadi, kan, cantik-cantik, keluar tengok lalu kok kaum dia Bani Israel lah. Dia pun asal Bani Israel juga, Qarun ni, kan. Sebab Allah Ta'ala kata, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ni asal daripada kaum Nabi Musa, bangsa Israel lah, tapi dia bertindak melampau, kafir, kan. Maka Allah Ta'ala binasakan dia, tenggelam. Sekalian tanah dia kelingan dia tenggelam. Kita jal-jal. Ni kan, berbolak-balik. Itu dalam tanah tadi lah, sampai ke hari kiamat. Tapi dah hari Nabi tak sebut lah Qarun, Nabi kata rajulun. Tapi kita tengok rujuk pada Al-Quran, yang kena benam di muka bumi ni Qarun lah. Kerana kesombongan dia tadi, kan. Dia kata pula, idh qala lahu, ketika kaum dia katakan, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan seronok sangat, jangan sombong sangat, Allah tak suka pada orang yang sombong-sombong ni. Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Dia kata, aku dapat kekayaan ni dengan kepandaian aku, kebijaksanaan aku, sebab tu aku kaya. Hampa bodoh, sebab tu betul miskin. Allah Ta'ala, Allah kata, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tu dia, kan. Maka Allah Ta'ala benamkan dia ke dalam tanah, tak ada siapa boleh tolong dah. Sekalian dia kena harta kekayaan dia semua dalam tanah. Sebab tu orang duk kalau cari harta karun,
Kan, pergi cari harta karun sana sini. Karun kan duduk di kampung kita. Karun bukan duduk di sini. Harta karun, kerana kaya dia tadi kan, sampai orang sebut harta karun. Banyak karun. Tu. Mana tahu kot dia kata harta dia berjalan ambil kot ni. Korek kuning kau jumpa harta karun, nampak tak? Baik, ini menjelaskan tentang haramnya sifat kibir lah, sombong, dan haramnya sifat kagum pada diri sendiri. Jadi maknanya wajib ke atas seorang hamba tu dia tahu kadar diri dia macam mana lah, dan dia duduk di tempat yang Allah Ta'ala letakkan dia sebagai seorang hamba, jangan dia sombong. Jadi maksudnya kita berlebihan dalam pakaian tadi, dan apabila disertai dengan sifat sombong, ini maknanya akan membawa kepada kemurkaan Allah lah. Tapi kalau pakai, kita sukakan pakaian yang cantik, bersih, lawa, tak apa, tak ada masalah apa. Tapi jangan sombong lah kan. Seorang sahabat tu kan dia suka pakaian yang bersih, cantik, kasut dia cantik. Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah sukakan kecantikan. Kan, kemas. Ada kawan-kawan kita yang berpakai pakaian kemas kan. Kita tengok kemas dia pakai. Bagus. Tapi kita tak boleh pakai kemas, kita rasa segan. Tak apa, tu pulang lah. Hadis yang seterusnya ke 620, wa an Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibahu ma asabahu. Rawahu Tirmizi. Sentiasalah seorang lelaki dia berasa diri dia tinggi, yadhhabu bi nafsihi yartafi' wa yatakabbar, dia rasa dia tinggi, dia mengangkat diri dia kan, sembang kerana angkat diri dia. Sembang nak angkat diri, sehinggalah dia ditulis di kalangan jabbarin, orang yang melampau ni. Maka dia akan menimpa dia apa yang menimpa mereka, macam apa yang kena pada Fir'aun, apa yang kena pada Namrud, apa yang kena pada Qarun, kan? Akan menimpa dia apa yang menimpa mereka tadi. Jadi hadis nak jelaskan kepada kita apa dia? Man tashabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan dihimpunkan bersama mereka. Jadi mana? Siapa idola kita? Idola kita siapa dia? Idola kita Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka, insya-Allah. Kalau idola kita main bola sekian, kan, nak buat rambut macam rambut dia, kan, sampai rambut hitam berubah menjadi kolam merah, hijau, burung pelatuk kan. Pakaian, kan, tiru dia, gaya jalan, maka akan dikumpulkan semua orang tadilah. Husyira ma'hum. Allah sebut dalam Quran, Allah kata uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Siapa yang seperti mereka tadi. Jadi maknanya seseorang tadi, maknanya sepatutnya dia perhatikan diri dia lah, supaya jangan ada sifat-sifat takabur ni masuk dalam hati dia, kan. Jadi maknanya bila sifat tu masuk dalam diri dia, dia jadi seronok, maka bahaya. Habislah bab tu, masuk babu husnul khuluq, bab akhlak yang baiklah, akhlak yang mulia. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala datangkan ayat daripada surah Al-Imran ayat 134, surah Al-Qalam ayat 4, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Nabi SAW kan, sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul pun Nabi akhlak dia terpuji lah. Daripada kecil lagi akhlak dia dah terpuji lah, sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Nabi SAW sebelum perutusan dan selepas perutusan, Allah Ta'ala jaga Nabi. Akhlak dia terpuji. Kerana tok guru dia pun hebat. Allah kata allamahu syadidul quwa, dia diajar oleh yang maha perkasa lagi maha kuat. Sebenarnya Jibril
yang perkasa lagi kuat. Tok guru dia Jibril alaihi salam. Jadi maknanya yang mengajar akhlak kepada Nabi Jibril. Jibril waktu turun Quran. Quran itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 34. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal kazimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ayat ni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu riwayatkan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia ada hamba. Dia hamba ni bawa mari air panas. Kan? Bawa tiba-tiba air tumpah kena pakaian dia. Maka Hasan pun macam nak marah. Hamba dia kata, hamba ni hamba yang beriman lah. Hamba ni dia beriman. Dia asal hamba ni orang kafir. Dia tahu akhirnya dia pun tengok akhlak orang Islam, dia pun beriman masuk Islam. Jadi bila tengok Hasan dia kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal kadhimin al-ghaidh. Allah kata, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Okay? Jadi Hasan tak kata apa, diam. Lepas tu dia kata wal afina 'anil nas, dia sambung ayat tu. Dan orang yang memberi maaf kepada manusia. Hasan kata aku maaf dah kau. Afautu anka. Aku dah maaf dah kau. Dia baca hal lain pula, dia kata wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Buat baiklah. Allah sukakan orang-orang yang berbuat baik. Kata Hasan, "Naam. Uhsin ilaika anta hurrun liwajhillah." Aku buat baik pada kau merdeka kerana Allah. Tadi hak tumpah ayak panas ni, ayak ni tumpah kan. Lelah kali merdeka. Anta hurrun liwajhillah. Masya-Allah. Wal afina 'anil nas. Ini akhlak yang diajar oleh Al-Quran. Wal kadhimina al-ghaidh. Orang yang menahan kemarahan. Hal ni susah ni. Hal ni susah nak buat ni. Terutamanya kita ni ada maknanya peluang untuk melampiaskan kemarahan kita kan. Contohnya orang buat kita marah tu dia kecil, kita besar. Senang aku tangan-tangankan dia. Kan? Kita sadu. Kan? Dia sudu ya. Kecil. Kan? Kita tengok dia macam tu lah. Kita tengok kita macam tu. Kita boleh buat dia ni, senang-senang lah. Tambah pula kita berpangkat pula kan. Pakai uniform pula. Lagi ya. Minta maaf tuan, minta maaf. Tak ada maaf bagimu. Debuk dia biji-biji. Tapi kalau kita boleh buat ni, wal kazimin al-ghaidh. Dan orang yang menahan kemarahannya. Kita bawa kereta baru basuh pula tu. Baru lepas cat 2 hari, lepas tu basuh pula. Dia naik motor, dia main tenyih kereta kita. Yang mana nak marah kan. Baru cat kemarin lah, baru keluar kedai cat. Contohlah. Jadi maknanya bila dah kenal tu, tak apalah. Buat macam mana? Kan? Esok kita buat cat lain lah dia tak. Dia macam kira apa? Tak ada buat cat lain, tukar kita lain tu ni. Ni. Bagi maaf. Tahan marah pula. Memang orang tu salah sungguh. Memang dia salah. Tapi kita tahan marah kita dan kita maafkan dia. Ni hebat lah. Ni kalau boleh buat hebat lah. Teori memang boleh. Baca kan. Mai tahu praktikal tu. Dia kelabu asap bila tak nampak dah. Dia nampak penumbuk je. Kan? Nampak sarung boksi. Hak tu nampak. Kalau boleh buat ni memang hebat lah. Ni hak Nabi kata orang kuat ni. Hak kuat Nabi kata laisa syadidu bisar'ati. Bukanlah orang yang kuat tu orang yang boleh gusti orang. Tampak orang rebah tu bukan tu kuat Nabi kata. Hak kuat ni alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Dia boleh kontrol diri dia ketika dia marah. Tu kuat, gagah. Pasal apa? Pasal jarang boleh buat. Jarang. Kan? Ketak telinga-telinga ni. Tahan marah. Boleh buat kan? Telinga ni merah je lah sampai keluar telinga cayak. Geram. Tahan marah. Hebat kan? Kalau boleh buat. Tapi mana nak cerita kata ada orang boleh buat lah. Tapi jarang-jarang lah yang boleh buat ni kan.
Jadi ayat nak cerita apa dia? Pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala, kerana akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Hadis yang kedua 621, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Pendek dia kata, adalah Rasulullah SAW ni manusia yang terbaik akhlak dia. Tak ada manusia yang lebih baik pada akhlak Nabi SAW. Sebab tu sahabat dia sayang Nabi. Mereka duduk di rumah ni gelisah. Sahabat-sahabat duduk di rumah gelisah. Tak sabar nak tunggu subuh. Nabi tengok Nabi SAW. Nabi sembahyang belakang Nabi. Nak dengar suara Nabi. Lepas tu dia duduk masjid lambat-lambat pula balik rumah tu. Tengok Nabi mana nak ikut, nak belajar. Ya, Nabi SAW tadi. Bila Nabi masuk rumah, dia pun balik ya. Kalau Nabi berjalan, pakai ikut Nabi. Pakai ikut Nabi SAW. Nak tengok, belajar dengan Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, tak sebut di sini kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan. Sungguhnya adalah untuk kamu itu pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, contoh teladan yang terbaik. Jadi kita nak tahu contoh teladan terbaik Nabi SAW, kita baca apa? Kita baca hadis lah. Hadis ni maknanya perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi SAW lah. Kita baca seolah-olah kita tengok Nabi ya. Duk cakap, duk kata, duk buat, ngaku. Sebab tu kata ulama ahlul hadisi humu ahlul rasuli. Mereka yang belajar hadis ni, mereka adalah ahli Rasul. Mereka adalah ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illam yashabu anfasahu, walaupun mereka tidak bersahabat dengan Nabi sallallahu, tidak tengok Nabi bercakap apa semua depan mata. Walam yashabu nafsahu, mereka tidak berkawan dengan Nabi sallallahu secara fizikal. Ya, anfasahu sahibu, tapi mereka bersahabat dengan nafas-nafas, perkataan, perbuatan, kehidupan Nabi SAW. Daripada dalam rumah sampai keluar rumah. Daripada Nabi kecil sampai Nabi SAW wafat. Ini kita belajar hadis ni. Ada 1900 hadis lebih. 1800 lebih ya? 900 lebih, lupa dah. Ya, jadi maknanya hadis Nabi Soleh ni. Tengoklah hadis-hadis, sebab percakapan Nabi bukan sikit, berjuta perkataan. Imam Ahmad dia hafal sejuta hadis kan, sejuta hadis, bukan 300 juta. Hari kita bercakap ni daripada kita kecil sampai daripada kita balik, kalau malaikat tunjuk hari kita duk bercakap je kan, banyak mana tu hari kita duk bercakap lah. Kita ni jaga-jaga bercakap je kan, malaikat duk seorang bercakap juga. Cakap dalam telefon. Duduk seorang. Tak ada orang kan, tapi orang dalam telefon ni. Cakap banyak, buat banyak. Tak tahu berapa juta perkataan kita dah bercakap. Kita tak ingat. Hari kita bercakap daripada pagi tadi ingat tak? Pukul 8.30 siapa ingat? Pukul 8.30 ni aku cakap apa? Saya pun tak ingat. Lepas zuhur tadi ingat apa cakap apa? Tak ingat. Lepas asar cakap apa? Tak ingat. Kalau orang tanya Ustaz cakap tadi, Ustaz ingat tak? Dia saya cakap tadi lah. Kena buka balik recording ni, tengok apa saya cakap. Kan? Cakap. Tapi ada tulis ni dah lah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak cakap satu perkataan, melainkan tulis. Satu perkataan tulis. Kalau tak nak banyak tulisan, diam. Sebab Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, nak cakap yang baik atau diam. Dia. Baik. Bila kita banyak cakap ni, banyaklah tergelincir. Banyak kesalahan. Mereka cakap dengan Quran, baca Quran, tu pahala lah.
hadis. Kemudian hadis pendek kan? Hadis yang ke-622 wa anhu, dan darinya juga daripada Anas lah bin Malik radhiyallahu anhu qala ma masastu dibajan wala hariran, aku tak pernah sentuh sutera yang tebal ke sutera nipis ke alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kan? Sutera tu lembut dah. Tangan Nabi lebih lembut lagi. Wah. Maknanya mukjizat Nabi SAW kan. Jadi diri Nabi SAW ni sempurna, zahir dan batin dia. Sifat fizikal dia sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tak ada lembut, lebih lembut tangan, tapak tangan Nabi ni. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah SAW. Aku tak pernah hidu bau yang lebih wangi daripada wangi Rasulullah SAW. Kita ni minyak wangi apa mahal ya? Harga ribu-ribu ni. Ada kan harga minyak sampai 2,000 pun ada. Gaharu. Sampai dia buat perumpamaan sudah gaharu cendana pula lah. Tu. Kayu gaharu tu. Dah pakai wangi dah, tambah wangi lagi pula. Nabi ni tak ada benda lebih wangi daripada Nabi SAW. Macam mana no? Tu yang sahabat-sahabat yang tak sabar nak jumpa Nabi ni. Tengok muka Nabi, pegang Nabi SAW, kalau boleh peluk Nabi. Allah. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Ya, daripada kecil mak dia main tak dia. Ummu Sulaim. Rasulullah orang lain pakat bagi hatu bagi ni, saya tak ada apa nak bagi anak. Suruhlah dia buat apa pun. Budak ni. Budak kan. Tengok orang lain main, dia pun nak main juga. Nabi suruh dia buat kerja, tengok budak tengah main, dia pun pergi main. Nabi main mana? Suruh tadi. Baru teringat. Nabi tak marah pun. Nabi tak pernah kata kat dia, pasal apa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Tak pernah kata kat dia. Nabi tak pernah kata lagu tu kat aku. Nabi kata, mana aku suruh tadi? Baru teringat. Budak. Baru nak pergi buat. Tengok kawan-kawan duk main kan. Budak-budak ni dia fikir main lah. Kan dia kira apa? Perang pun dia kira macam main juga. Tapi perang sungguh lah. Kita pun dulu main perang juga. Kecil-kecil dulu kan. Tapi peluru bemban. Main pistol tembak kan. Buat peluru dengan bemban. Terung tu lah, buah terung tu kan, tembak kawan, sikit kalau. Ni 3 orang nak main lah 10 tahun. Fama qala li qattu, tak pernah Nabi kata kat aku uff. Tentulah tak pernah kata lagu tu kat dia. Hai tu. Wala qala li syai'in fa'altuhu, Nabi tak pernah kata benda apa yang aku buat, Nabi tak pernah kata lima fa'altahu, pasal apa buat macam ni? Pasal apa buat? Nabi tak pernah kata. Sampai macam tu. Wala li syai'in lam af'aluhu, dan Nabi tak pernah kata kat aku pada benda yang aku tak buat, ala fa'alta kadha, pasal apa hang tak buat macam ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi contoh maknanya, kan? Allah Ta'ala ni, pengajaran pada hadis ni lah, kata Syekh Musaimin rahimahullah dalam syarah dia, dia kata Allah Ta'ala lembutkan, jadikan tangan Nabi SAW ni lembut, dan Allah Ta'ala jadikan hati Nabi ni lembut. Hati lembut, tangan pun lembut, halus. Kalau kita hari ni ke, orang lelaki tak lah, orang perempuan ni macam-macam lotion kan, nak bagi lembut tangan. Tapi ada juga orang lelaki-lelaki separuh lelaki-lelaki kan, lelaki-lelaki sotong. Tu tak boleh buat gulai, wah kan. Tu kena katok dia menjadi keras ni. Baik, hati dia lembut, tangan dia pun lembut, selam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang Nabi, Allah kata fabima
rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Tuhanmu yang manakah engkau bersifat lembut kepada mereka. Nabi kan, orang buat macam-macam kat Nabi kan, dia pun nak bunuh Nabi kalau ikut kita kan. Kalau kita kuat ni kita bantai orang. Aku lah ni tak apa lah, aku tak larat, aku kuat esok kena. Nabi SAW contoh dia ketika dia Taif sudah lah, Taif dah kena sampai berdarah-darah kan, mereka bukit main offer pula kan. Cara mereka ni kita nak hantam mereka pergi hancur kan, kepit dengan dua gunung jadi jus. Mau Nabi tak mau, kalau nak ke habis lah kan. Tak ada dah orang Taif, habis lah, jadi sejarah Taif kalau Nabi kata ya kan. Ni kemudian Allah kata, sebab itu Allah kata walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli, kalau engkau bengis, hati keras, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Sebab tu Nabi SAW bila duduk seorang sahabat-sahabat wanita mai tanya Nabi macam-macam soalan kan, hak ni tanya soalan, hak tu tanya soalan, suara depa jadi kuat. Umar mai bagi salam, senyap, sepi. Umar bagi salam, tengok Nabi SAW senyum. Umar kata, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, hari ni boleh tengok dah Rasulullah senyum. Sahabat kalau tengok Nabi senyum seronok, boleh tengok Nabi senyum. Kalau Nabi muka marah, muka apa, mereka susah hati lah sahabat ni. Nabi kata ajibtu min haula illati kunna indi, kan, yarfa'na aswatahunna, aku kagum, takjub tengok pada wanita-wanita ni yang mereka ni tadi suara kuat kan, tanya tu tanya ni, pekat tanya ni, kau tanya tak nak jawab, tanya kan. Tapi bila kamu mari kan, qumna yabtadirna al-hijab, semua pekat lari menyuruh. Umar tengok dia kata, ya aduwati anfusihinna, wahai musuh-musuh kepada diri mereka sendiri, belah tabir tu, atahabnani wala tahabna Rasulullah, hampa takut kat aku, hampa tak takut kat Rasulullah SAW. Qalu na'am ya Umar, dia berkata qulna, dia berkata na'am, betul ya Umar, nahabuk, kami menggerun kat hak, wala nahabu Rasulullah, kami tak gerun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat Nabi macam tu, fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Ni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dia. Hadis nak cerita tentang kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan khadam dia. Dan siapa saja yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia macam tu. Inilah dia. Yang di antara pengajaran hadis juga bahawa sikap Anas radhiyallahu anhu sentiasa berusaha untuk melaksanakan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jalankan tugas dia. Dia jadi khadam Nabi 10 tahun tu. Nabi doa untuk dia jadi kaya, anak ramai. Dikatakan ada 100 lebih ya. 100 lebih anak dia. Qila 100 lebih dah. Dia silap tak kenal anak dia. Mustahil lah. Tak mustahil, bini ramai. Saya ada kawan seorang Uganda lama mengaji sekali tu. Adik-adik 50 orang. Mak ramai lah. Biasalah orang Afrika kan, nikah cerai ni adat kesam ni apa. Nikah biar nak cerai nikah dia pula. Biasalah tu dia apa. Kita bukan resam kita orang Melayu nikah cerai kan. Orang Melayu kita payah nak nikah cerai, dia pun biasa. Dia adik orang 50. 50 ke Hamzah? 50. 50. 50. 50. 50 orang, ramai. Mak dia banyak lah, kalau seorang boleh 10 kan, 4 orang baru 40. Mungkin pak dia menikah cerai boleh kan. Ya bang?
Sahabat dia. Sahabat Nabi ya. Anas bin Malik tu. Radhiyallahu anhu. Umur dia panjang, anak dia ramai, harta dia banyak. Nabi doakan untuk dia. Ni. Radhiyallahu anhu wa arda. Jadi ada yang seterusnya. Madilah sini. 6 2 3. Soalan apa? Ya. Maksud ikhlas ni kita buat sesuatu mengharapkan pahala semata-mata daripada Allah lah. Ya. Kita buat kerja ikhlas kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala, mencari rezeki yang halal. Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas. Ya. Ikhlas ni tak payah sebut diri dah. Tak apa, saya ikhlas. Ya, tak seperti nak sebut diri dah. Ikhlas ni maksudnya al-ikhlas. Wazan akhlasa. Af'ala. Dia mengikhlaskan, maksudnya mentajarrudkan, memurnikan ibadah dia, perbuatan dia, amalan dia semata-mata kerana Allah, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan menafikan ganjaran dunia. Contohnya kita bekerja kan, ikhlas kerana Allah bekerja, kerana apa? Semata-mata kerana Allah kita jauhi perkara yang haram, buat kerja yang halal dan sebagainya, dapat upah, kemudian dia dapat pahala. Berbeza orang kafir. Orang kafir mana ada ikhlas. Kan? Tak ada tajarrud lillah. Kan? Depa mana akan percaya pada Tuhan. Gitu. Boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.